ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya sebelum saya mula kuliah malam ni, nak ingatkan kita ni ada dua program malam ni. Lepas sini nak pergi apa? Expo Halal. Ada saya punya ceramah kat sana. Saya pun tak ingat kata ada dua. Dan kedua, saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak polis yang bekerjasama malam ni menjaga jalan raya dan tuan-tuan juga. Kerana dengan jumlah jemaah yang ramai ni, kadang-kadang kereta tak tersusun. Kita sambung pada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang kedua yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk dijadikan dalam senarai hadis 40 pilihan beliau, iaitu hadis mengenai Islam, iman dan ihsan. Dan hadis ini acap kali kita baca, cuma hari ini kita nak tengok sikit pada sudut-sudut yang mungkin berbeza. Pertama kita baca dulu hadis ni. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadis sya'b la yura 'alaihi atharus safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم الرمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الجفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدرين من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل
atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Ini adalah hadis yang sangat terkenal. Kebanyakan kita hafal. Sebab tu ramai tak buat kitab. Hadis ni salah satu hadis yang mana Muslim dia panggil infarad daripada Bukhari. Maksudnya Imam Muslim, biasanya hadis-hadis yang masyhur yang ada dalam Muslim ada juga dalam Bukhari. Tetapi hadis ini ada di dalam Muslim tapi tidak ada di dalam Bukhari. Tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bukan bererti Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari dia tak tahu hadis ni, dia pun ada hadis ni. Tapi barangkali tidak sampai kepada piawaian yang dia nak untuk diletakkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia lebih tahulah sebab dia, dan hadis ni hadis sahih. Kerana walaupun sahih, kategori-kategori sahih ni kadang-kadang dia punya kekuatan sahih tu tak sama. Nabi tu sama. Sahih tu di sudut bagaimana hadis tu daripada Nabi sampai kepada Bukhari, daripada Nabi sampai kepada Muslim, daripada Nabi sampai kepada Abu Dawud, daripada Nabi sampai kepada At-Tirmizi. Untuk sampai dia memerlukan jalan-jalan para perawi. Dan oleh kerana perawi itu periwayatan, ar-riwayah, ataupun kita sebut dalam riwayat lah, orang Melayu sebut riwayat, narration. Pasal perkataan riwayat ni jadi isu satu Malaysia. Narration, periwayatan ini, riwayat ini dia tak sama kerana dia akan di sudut kekuatan. Kalau ada rawi yang lemah sikit ingatan dia ada kesan pada nilai riwayat. Kalau ada rawi yang mungkin bagus tetapi tidak terlalu bagus, dia tak sama dengan riwayat yang rawinya semuanya bagus, terlalu bagus, siqatus siqah dia bagi. Siqatul hafz, yang mana diriwayatkan secara ulangan jawatan dia tu, dia punya gelaran tu siqah lagi siqah umpamanya. Ada reta blocking bah 3839. Dia cumanya malam kuliah ni, dia kita kena agak saya nak sebut lah. Kalau malam kuliah ni, kalau boleh kita tahu malam ni kuliah, kita mungkin tak mau nak dengar kuliah apa, kita letak bagi jangan masuk main tengah. Jadi bila masuk main tengah susah, kesian kat kawan duduk tengah mengaji nak kena keluar. RC 3839. Okey, balik. Hadis ni tak ada dalam Bukhari tapi ada di dalam Sahih Muslim. Kita terjemah secara harfi dulu, kemudian kita syarah dah. Daripada Umar radhiyallahu anhu, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tatkala ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dia tak habaq lah hari tu hari Khamis ke hari Isnin kan, dia tak habaq. Dia tak habaq. Kan? Tapi dia kata pada suatu hari. Barangkali Umar pun tak teringat hari apa. Tak teringat hari apa kerana dulu dia bukan sistem. Tapi kira dia satu hari dia tak bagi tahu. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Tiba-tiba talak, yakni muncul kepada kami seorang lelaki. Rajulun ni nakirah dia panggil dalam bahasa Arab, maksudnya a man, tak tahu, bukan the man, satu orang lelaki yang syadidu bayadis thiyab, sangat putih bajunya. Kerana sangat putih baju ni satu lambang bahawasanya orang ni orang pertama, sama ada orang ni orang baru pakai baju baru ataupun orang ni orang yang berdekatan.
Ataupun kerana kalau orang jauh, dia berjalan, baju dia tak tahan nak putih. Zaman dulu bukan datangan kereta, naik unta. Ataupun orang ni orang kaya, jadi kain baju dia tu cantik, putih, jadi dia sebut. Dan ini salah satu benda yang nanti kita akan syarah, tanda orang bila muncul dengan urusan yang penting, dia muncul bagi nampak. Bagi nampaklah dia tu. Sebab tu Nabi SAW kata, innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslahu libasakum wa lihalakum. Kamu nak pergi jumpa saudara-saudara kamu, elokkan pakaian kamu, kenderaan kamu. Jadi bagi jaga elok. Yang ni ambil perhatian belakang lah ni. Nak mari kuliah pun bagi elok. Orang tengok kita, siapa dia sangat selekeh ni. Tak apa kalau dah kita tak ada baju kita yang tu je, tak apalah. Tapi kalau kita ada baju elok, mari tempat yang elok, pakai yang elok. Pakai pula minyak wangi bagi elok, supaya member duduk sebelah kita tu okey lah, sedap sikit. Gosoklah gigi sikit mai. Bawalah, kalau tak ada pakai kayu sugi. Tapi kayu sugi tujuannya kebersihan. Kalau kita main dengan kayu sugi, lepas tu kayu sugi letak atas lantai, kawan duduk sebelah, kacau penuh masjid macam tu. Kan? Sujud boh kayu sugi dalam poket, tum kayu sugi jatuh, tum. Kawan ni nak sujud, nak jenuh kain pula, kan? Jadi maksudnya kebersihan. Nanti saya akan sampai pada bab ni. Syadidu bayadis thiyab, sangat putih bajunya. Thiyab, sa. Ni kalau ada Datuk Imam ni kadang-kadang ambil perhatian sikit. Arab ni dia sa, sin dengan tha tu berbeza, kan? Thawb bukan saub, kan? Tha, nah, kan? Ya ayyuhal mudaththir bukan ya ayyuhal mudaththir. Begitu juga zal bukan allazi siratal lazi, bukan siratal lazi, siratal ladzi. Zalimun bukan zalimun, itu Jawa. Bukan Jawa salah, tapi saya kata itu bahasa Jawa. Okey. Syadidu bayadus thiyab, syadidu sawadus sya'r, dan sang terlampau hitam sya'r, rambutnya. Jadi baju putih, rambut hitam. Dia juga petanda bahawasanya dia ni somebody. Sebab kalau orang jauh mai, lebih kurang mesti rambut akan tak hitam pun, dia akan jadi kelabu sikit kerana padang pasir. Kan? Kerana tuan-tuan jika pernah pergi di padang pasir, ribut pasir ni, kita nampak kat sini dah ribut pasir, sekali hilang, dia pergi duduk kat sana pula. Kereta hebat kita lalu kat padang pasir. Saya dulu daripada Jordan selalu pergi ke umrah naik kereta. Macam mana tutup rapat pun, tapi tetap halusan debu padang pasir tu boleh masuk. Halusnya debu padang pasir, kan? Tapi dia kata la yura alaihi atharus safar, tidak dilihat padanya kesan permusafiran. Patutnya dia duduk dekat-dekat tu lah. Ni nak cerita orang yang datang ni. Wala ya'rifu minna ahad, tidak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal. Wala ya'rifuhu, tidak ada mengenali, minna di kalangan kami ahad, seorang pun. Yang ni seorang pun tak kenal dah. Ni terjemah cara zaman dulu. Seorang pun di kalangan kami tak kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dia main rapat betul dengan Nabi. Biasanya kalau orang mari, dia akan tanya lu, aina Muhammad, di mana Muhammad? Ataupun tanya aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Sebab zaman dulu kita kena tahu, bila kita baca teks hadis, kita kena bayangkan bagaimana keadaan zaman hari itu. Kadang-kadang Nabi tegur satu orang, dia bantah Nabi. Orang kata bantah Rasulullah tu, dia main minta maaf. Minta maaf, saya tak tahu Tuan Rasulullah. Sebab Nabi bukan duk masuk dalam TV ya. Zaman tu bukan ada TV, masuk dalam sahabat ke, duk ada Facebook ke, tak ada.
Kan zaman tu hanya orang tahu nama saja. Orang tahu nama. Tuhan rahmat Nabi muncul zaman tu. Kalau Nabi muncul zaman ni, berapa banyak Facebook palsu orang buat kan? Berapa banyak kan? Jadi datang-datang tu terus kepada Nabi, tak tanya orang dah. Maksud dia kenal Nabi, hatta jalasa ila Nabi, sehingga dia duduk kepada Nabi. Ada kitab tu? Cik jenis hafal style. Ada kitab? Tak ada kitab? Tak apa, saya seorang ya, tak apa. Okey, belilah kitab. Saya tak ada kaitan dengan syarikat kitab ni, tapi belilah kitab. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Fa asnada maksud dia sandar rukbatayhi, lutut dia dengan lututnya. Dia menyandar lututnya dengan lututnya. Yang pertama tu siapa? Ini bahasa Arab. Yang pertama siapa? Dia menyandar lututnya kepada lututnya. Maksudnya apa? Lutut dia sendirilah. Lutut yang kedua tu lutut apa? Lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, sebab tu kita panggil sanad. Sanad tu tempat kita sandar. Isnad, tempat kita nak sandar. Jadi dia pergi sandar lututnya kepada lututnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua pahanya. Dia meletakkan kedua tapak tangannya, tu balik pada siapa? Kafaihi tu dhamir dia panggil. Hi tu balik pada siapa? Siapa? Tangan siapa? Tangan Jibril lah. Hadis ni hadis Jibril. Dan dia meletakkan ke atas dua pahanya. Paha siapa? Paha siapa? Jibril ke Nabi? Jibril ke Nabi? Oleh kerana hadis ni boleh balik belakang. Boleh jadi balik kepada Jibril sendiri, boleh jadi balik kepada Nabi. Tapi kalau ikut yang sebelum ni, dia lututnya kepada lututnya. Nya yang pertama balik kepada Nabi, nya yang kedua balik kepada yang pertama balik pada Jibril, yang kedua kembali pergi kepada Nabi. Ya, kalau ikut yang ni, nya yang pertama kepada Jibril, nya yang kedua kepada Nabi. Pun begitu ulama syarah hadis khilaf. Sekali kita akan syarah. Kerana sebahagian mereka menyatakan Jibril letak kedua tangannya di atas kedua pahanya, paha Jibril itu sendiri. Sebahagian kata tak, nya kedua tu kena ikut sebelum ni, dia balik kepada Nabi. Maksud dia letak kedua tangannya ke atas paha Nabi SAW. Kita tengok khilaf, sekali kita bahas macam mana. Terjemah dulu. Tu kena mengaji. Tapi dah hafal dah mengaji apa. Perli sampai habis. Okey. Wa qal ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dan dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Bagi tahu aku, khabarkan padaku. Tu akhbir ni. Orang Melayu kata khabar. Akhbirni 'anil Islam. Khabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu, Islam itu, an tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi. Syahada ni witness, bear witness, engkau bersaksi. Orang dulu dia terjemah aku naik saksi. Jadi bahasa bila budak muda baca kitab dia heran, di mana yang naik tu? Sebenarnya aku bersaksi itu bahasa Sanskrit ke apa lama tu. Maka akan berkatalah Syekh pada yang demikian itu, dia tak sampai lagi ayat tu. Okey. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersyahadah, engkau menyaksikan bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salat, engkau mendirikan salat.
Dia bukan kata wa tusalli, dah. Wa tuqimus salat. Engkau mendirikan salat. Karena salat itu mesti didirikan. Bukan dia salat, tapi dirikan salat. Engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau memberi zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau berhaji di al-bait, yakni Baitullahil Haram, sekiranya engkau dapat kepadanya jalan. Maksud sekiranya kau mampu. Hal lain dia tak kata kau semayanglah kalau kamu mampu. Tapi tang haji tu dia kata sekiranya engkau mampu. Sekiranya engkau mampu. Okey. Puasa pun sekiranya mampu, tapi kalau tak mampu dia kena ganti. Dia kena, tapi haji kalau tak mampu, tak mampulah. Tak kata tak boleh buat haji kat sana, balik pergi buat kat kampung Seronok di Penang, dah kampung Seronok ada buat haji tu zaman dulu lah. Lah dia pun malu tak buat dah. Okey. Qala sadaqta. Kemudian dia kata benar. You are right. Kamu benar. Jadi sahabat lain ni duk tengok, sakan. Kami duk tanya, macam kita orang tanya, betul? Hang cakap betul. Artinya bila kita kata begitu maksudnya apa? Kita tahulah. Takkan kalau kita kata orang cakap betul. Macam mana hang tahu kata aku betul? Dia kata saja aku memang study bab ni. Okeylah. Macam mana hang tahu kata betul? Saja aku nak mengampu hang. Tu teruk. Tu yang banyak duk hidup dalam muka bumi. Okey. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia tanya Nabi, dia bertanyanya, yang ni bertanya Nabi, dia pula membenarkannya. Dia pula kata betul. Biasanya orang tanya orang tak tahu. Macam tu ke? Terima kasih kena bagi tahu. Ni betul. Artinya dia champion lah. Orang kita ni kata kan, dia mesti pandai lah. Kemudian qala akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Qala an tu'mina billah, sehingga habislah. Engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat. Engkau beriman dengan khabar baik dan buruknya. Qala sadaqta. Sekali lagi dia kata betul. Tapi Umar tak sebutlah dalam riwayat ni. Kami pun heran. Dah habaq dah. Tadi dah heran dah. Tak nak heran 2-3 kali, memang heran dah kan? Memang heran dah. Qala akhbirni anil ihsan. Bagi tahu aku tentang ihsan. Hadirin dan hadirat sekalian, sahabat sendiri pun tak perasan barangkali sebahagian mereka mungkin dengan Islam, iman dan ihsan ni jarang mereka dengar. Tapi bila mari satu orang tanya tentang ihsan, artinya kawan yang tanya ni pandai lah. Kalau orang mai kita tengok daripada soalan, kadang-kadang kita tahu dia pandai ke dia tak pandai. Sebahagian orang dia tanya-tanya, dia rasa dia pandai, kita boleh confirm dia bodoh. Tapi kita tak kata hang bodoh tanya soalan ni, tak boleh lah. Tapi kita tahu daripada soalan dia tak berpengetahuan. Kerana soalan kadang-kadang bila orang tu tanya kita, walaupun dia tak tahu, dia gunakan istilah yang betul, dia gunakan perkataan yang betul, dia gunakan terma-terma yang betul, kita tahu dia ada pengetahuan. Tapi bila dia guna perkataan seperti ihsan, perkataan ini bukanlah digunakan dalam masyarakat Arab dahulu jahiliah memberi makna tertentu, melainkan makna umum. Tapi dia bertanya, akhbirni anil ihsan, artinya dia pandai. Jadi kita dapat tahu daripada soalan orang pandai ke tak? Orang pandai ke tak? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengabdikan diri kepada Allah seakan engkau nampaknya. Jika engkau tidak nampak dia, sesungguhnya dia nampak engkau. Ini selalu kita dengar. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Bagi tahu aku tentang sa'ah. Sa'ah ni masa. Tapi as-sa'ah maksudnya kiamat. Arab panggil jam ni dia panggil apa? Sa'ah. Jam ni dia panggil sa'ah.
Maksud masa. Tapi bila dia letak alif lam dalam konteks ini, dia maksudkan kiamat. Jadi dia guna istilah pun betul. Dia guna istilah pun betul. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasyail. Tidaklah orang yang kena tanya. Sebab tidak al-mas'ul. Kullukum mas'ul. Setiap kamu mas'ul. Mas'ul ni orang yang ditanya. Orang yang dipertanggungjawab daripada perkataan soal. Tidaklah yang kena tanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Hang dengan aku dan hang, kita dua-dua tak tahu. Maksudnya Jibril pun tak tahu kiamat bila. Tapi geng internet tahu. Oh, kemas mereka lagi bila Jibril. Mereka boleh ramal tahun bila kiamat nak mai. Abu Ya Arqam dulu tahu kiamat bila. Syekh tarikat apa boleh habak berkira atas retas lagi, campur pi campur mai, kiamat bila. Jibril tak tahu, Nabi pun tak tahu. Nabi kata aku pun tak tahu, macam hang lah, kita tak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasyail. Tidaklah orang yang ditanya mengenainya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kita tak tahu. Ni satu buah pukul untuk menjadi penanda aras kepada semua hadis-hadis yang mana sebut tarikh kiamat, semuanya palsu. Orang mereka tak mungkin Nabi sebut tarikh kiamat. Pada sekian-sekian tahun sekian-sekian akan berlaku, mustahil. Kerana Nabi dalam hadis sahih ni Nabi dah bagi tahu, Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Bagi tahu aku tentang amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat. Hadirin dan hadirat sekalian, pasal apa nak Jibril pergi tanya? Dah tahu kiamat, siapa tak tahu? Menunjukkan Jibril tak? Jibril tanya untuk pengajaran, supaya tarikh kiamat siapa pun tak tahu. Tapi ada benda yang boleh tahu, bukan berkaitan dengan kiamat, bukan tarikh dah, tapi apa dah? Tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia. An amaratiha, tentang amarat dia. Qala an talidal amatu rabbataha. Kata Nabi, iaitu apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Makna dia kita tak tahu. Nanti kita syarah makna dia. Makna dia khilaf pendapat. Wa antaral jufatal uratal ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat yang berkaki ayam, yang bertelanjang tak pakai baju, yang miskin, pengembala kambing meninggi-ninggikan binaan. Hak ni pun dulu dia orang duk, apa maksud depa kata orang Badui ni buat bangunan kot. Tapi kalau tuan-tuan nak faham benda ni betul-betul, tuan-tuan pi Dubai. Tuan-tuan pi Qatar. Tapi Dubai lah especially. Tuan-tuan pi, tuan-tuan tengok depa buat Burj Khalifah. Ni nak naik buruz apa lagi paling tinggi dalam dunia. Depa dulu duduk dalam kemah. Betul-betul sebiji. Sebab tu apabila kita tak faham hadis Nabi, jangan kita duduk mereka. Mungkin kita tak faham maksud dia pada hari ni. Satu hari dia akan mai apa yang Nabi kata. Betul-betul saya naik sesayut mata. Duduk lawan tu. Punya tinggi buat tengah padang pasir. Dulu siapa nak pergi Dubai? Lah ni orang pergi Dubai. Di Dubai ada salji. Tu dia padang pasir. Main dengan duit. Ada salji. Macam-macam ada. Tak tahu JST ada ke tak. Sagi kita tengok macam mana dia ada ke tak. Summan talaq. Kemudian dia pun pergi. Falabistu maliya, aku pun duduk sekejap. Sekejap ni tak kira lah, sehari ke 2 hari ke. Summa qal, ya Umar, wahai Umar. Nabi kata, cara kebetulan Nabi tanya Umar.
Sahabat lain pun ada. Barangkali Nabi tengok Sayyidina Umar ni bagi perhatian. Kerana Sayyidina Umar ni dia selalu tanya. Dan dia selalu kalau apa-apa, kalau dia tak puas hati. Sehingga sikap membuak-buak semangat dia tu, Masya Allah, dengan kesolehan dia kadang-kadang dia terlepas kat cakap. Sehingga di dalam perjanjian Hudaibiyah dia persoalkan Nabi. Anahnu ala haqqin wa hum ala al-batil. Dia kata, tidakkah kita di pihak benar, mereka di pihak yang salah? Dia tanya Nabi. Bukankah kau ni Rasulullah? Dia tanya macam tu. Dia tak puas hati, dia berlunak dengan kaum musyrikin ni. Sehingga apabila dia ingat peristiwa tu, dia berpuasa. Dia terlepas sikit. Bukan kerana dia benci Nabi, dia geram kat depan tu. Nabi tak apa, tahun ni kita tak usah buat umrah lagi, kita tangguh. Dia tak mau yang tu. Orang tahu semangat dia. Nabi tahu dia selalu. Nabi kata, ya Umar, wahai Umar, atadrina man sa'il? Wahai Umar, kau tahu kau siapa yang tanya tu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu. Ini adab. Rasa dia pun boleh agak. Orang dia pun tak kenal. Arab ni sebagian dia hebat. Tambah penjejak jalan di padang pasir. Tengok unta, dia boleh tahu unta kabilah mana. Hebat. Dia tengok, dia pegang tai unta tu, dia tengok unta ni makan rumput jenis kawasan mana. Dia boleh tahu. Kan? Ada orang buat cerita lah, cerita merepek, bukan riwayat sahih. Orang kata ada orang mergas tua atau mergas tua. Pandai. Kan? Dia tangkap. Dia ni pandai. Burung apa? Dia tengok najis burung, dia tahu burung ni main mana. Dia tengok burung ni burung jenis apa? Ni burung jenis apa? Dia kata, hang jangan kelentong aku. Aku cekap. Satu hari dia tangkap, satu orang ada tangkap burung. Dia ni burung najis. Dia soal jawab, kau ni nak tangkap. Kau ni tak mahabak. Dia kata, kalau hang pandai, hang pergi cek aku main dari mana. Dia kata, tu dia tak lepas. Okey. Qala fa innahu Jibril. Kata Nabi, dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu, dia mengajar kamu agama kamu. Kita nak syarah hadis ni banyak hari sikit lah. Jadi kita syarah sikit dulu. Okey. Hadis ni Nabi SAW, hadis ni salah satu mukjizat Nabi. Cerita bagaimana sahabat, bukan biasanya Nabi bagi tahu Jibril datang pada Nabi. Tapi cerita ni betul-betul punya. Sahabat tengok satu orang datang kepada Nabi. Kalau dia ni ikut Nabi pi pakat dengan kabilah mana-mana, orang kabilah kenal. Kalau pakat, dia akan dia kena naik kuda ataupun naik unta. Bila dia naik kuda dan unta, dia akan atharus safar. Ada kesan musafir. Mesti rambut dia kena pasir, dan orang Arab mesti akan tahu dia. Kan? Dia mari. Tambah dia nak duduk di mana? Sahabat tentu akan ikut dia. Tapi ini tanda Jibril muncul. Kali ni Jibril muncul dalam keadaan siapa tak kenal dia. Tapi banyak juga dalam sebahagian riwayat yang lain, kadang-kadang Jibril muncul dengan wajah seorang lelaki yang kacak di kalangan sahabat, iaitu Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Kerana Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi adalah sahabat yang handsome. Nabi hantar dia juga jadi perwakilan untuk hantar surat. Nabi hantar Dihyah. Jibril datang pun dalam keadaan handsome. Syadidul bayadus siyab, syadidus sawadus sya'r. Putih baju, hitam rambut. Cantik. So bila kita nak jadi wakil apa-apa, nak jadi kerja yang penting, kita kena muncul dalam keadaan ada penampilan, ada keterampilan. Jangan pi jadi wakil meminang, bihun di misai 3 duk ada. Orang tengok main nak minang, kata yang nak minang pun letih dah. Nak tona terah mana agak-agak.
Jadi ini etika Islam ajar. Bila kita ada kerja penting, kita jadi perwakilan, nak main ke depan, kita nak bercakap, kita pakai elok-elok. Kita ada urusan nak muncul di khalayak ramai, kita pakai elok-elok. Dengan selekeh kusuk masa, kita hilangkan confidence orang, hilangkan keyakinan orang terhadap mesej yang kita nak sampaikan. Sebab itu bila kita nak berdiri, kita ada tugas ni, adik-adik ni nak berdakwah, nak bercakap, bukan pakai baju mahal. Assalamualaikum, tengok saya pakai jubah Levi's, tak payahlah. Tapi maksudnya satu etika yang dia ajar, pakai elok. Kalau tak handsome pun bagi handsome. Demikian juga orang nak kahwin, pergi jadi handsome. Tak ada, isteri saya tak kisah macam mana huduh pun dia terima seadanya. Dulu dia kahwin dengan kita, kita handsome, kita kekal lah kita handsome. Dia pun nak kata apa dah jadi bini dah. Dulu lain lah, jadi Incredible Hulk pula kan. Jadi selekeh nak kata lagi, oh aku sejak aku tua ni hang sabar tak kena. Tak boleh lah, kita kena. Sebab tazayyantu limraati kama tazayyanat li, kata Ibn Abbas. Aku bersolek untuk isteriku seperti mana dia bersolek untukku. Jadi suami pun nampak handsome. Macam saya kata, janganlah sampai orang kata, mana suami tu ada ramai-ramai tu seorang ada, tolong tunjuk yang mana. Malu nak tunjuk kata. Kalau kita suami tahap tu memang teruk gaban dia suami. Jadi suami ada nilai dah. Sebab kita ada anak-anak kita ada. Jadi orang Islam kemas. Okey. Dalam hadis ni, hatta jalasa ila nabi, sehingga dia duduk kepada nabi. Ini satu lagi adab bila nak main ngaji ataupun adab ketika nak mengajar. Dalam hadis ni Jibril main mengaji dengan nabi ke Jibril main mengajak nabi? Dah kita baca hadis habis ni. Daripada apa yang kita tengok, Jibril main ajak ke Jibril main mengaji? Jibril main mengajak ke Jibril main mengaji? Nak bagi pendapat dia pun letih. Kenapa tuan-tuan kelihatan letih sejak JST makin dekat ni? Orang lain ceria, dapat kapal terbang baru. Kalau kita tak kata, siapa nak kata? Okey, Jibril main mengaji ke Jibril main mengajak? Okey, kalau tuan-tuan kata Jibril main mengajak, jadi kita nak kena ejaz tafsir hadis ni pergi kata tu cara yang lain. Kalau kata dia main mengaji, kita nak kena ejaz cara yang lain. Tengok, ni khilaf ulama, mazhab ni satu, mazhab ni satu. Okey, supaya nak habaq kat orang, kadang-kadang ada benda kita boleh tengok banyak sudut. Hadis-hadis tu lah, tapi faham banyak sudut. Kalau kita kata Jibril main mengajak, kita tahu Jibril main dekat ni macam mana cikgu main dekat dengan anak murid. Kalau dia main mengaji, macam mana anak murid main rapat dengan guru. Okey, kita ambil dulu pandangan dia main mengaji. Bukan Jibril tak tahu, dia main cara seorang yang nak mengaji supaya nak ajak. Maka dia main dekat dengan Nabi, dia letakkan, dia sandar lutut dia kepada lutut Nabi. Macam kalau itu maksudnya, maka anak murid kalau main dengan tok guru, dia kena main rapat. Dia rukbatai ni dia tak boleh dia duduk bersila. Pasal bersila ni kaki tercabang macam tu. Dia mesti duduk macam duduk iftirash. Macam kita duduk, orang Melayu panggil duduk antara dua sujud. Dan duduk antara dua sujud ni ada nilai tawaduk. Orang kalau duduk bersila ni, dia duduk macam ni pun boleh nampak macam nak orang bersilat kan. Orang Melayu kan bersilat, paling ni tak bersilat dah. Orang Melayu hebat. Mana orang boleh kalah Melayu? Melayu ada kerih. Sebahagian confuse betul. Sekat kerih tak menang. Okey. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan lutut kepada lutut.
Kalau dia main mengaji, maksudnya itu jadi adab. Tapi boleh ke anak murid main rapat dengan cikgu? Ataupun kalau dia main mengajar, itu juga boleh jadi cara bagaimana guru supaya main dekat dengan anak murid, supaya anak murid bagi perhatian kepada soalan yang dia nak tanya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dia letakkan dua tangannya di atas kedua pahanya. Kalau dia main mengaji, dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Pahanya ialah paha siapa? Paha Jibril. Paha Jibril sendirilah. Macam anak murid main duduk depan tok guru, dia duduk elok-elok. Faham tak? Dia letak tangan macam duduk dengan tawaduk depan guru. Tapi kalau dia main mengajak, dia mungkin dia pergi letak tangan dia di atas paha Nabi. Macam cikgu bila nak tanya anak murid, dia pegang anak murid dia. Jadi ulama khilaf. Sebahagian mereka berpendapat bahawasanya sebenarnya Jibril letak dua tangan dia di atas paha Jibril sendiri. Paha Jibril yang menyerupai lah. Dalam hadis ni Jibril tu bukan macam orang, tapi Jibril tu dia panggil yatamassal. Jibril itu menyerupai orang. Kerana Jibril sekali sayapnya memenuhi ufuk. Maksudnya malaikat boleh menyerupai apa yang dia mahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat boleh menyerupai makhluk yang selain daripada malaikat, boleh menyerupai orang. Dia mari, dia dekatkan dengan lutut dia dengan lutut Nabi. Dia kalau dia letak, kalau dia nak jadi anak murid, dia letak tangan dia di atas paha dia sendiri. Kalau dia nak bagi Nabi perhatian macam dia cikgu, dia letak tangan dia di atas paha Nabi SAW. Dua-dua boleh tafsir macam tadi. Faham tak ni tuan-tuan ni? Kita ni bukan kita ni main mengaji. Seronoknya balik isteri dia, abang mengaji apa? Tak tahu tadi, tak tahu, duk tunggu dia buat lawak, tak buat lawak apa pun. Kalau nak jadi penceramah kena buat lawak. Tuan-tuan faham maksud saya? Maka para ulama ada yang menafsirkan Jibril letak kedua tangannya di atas pahanya, paha dia sendiri. Kedua, ada yang menafsirkan di atas pahanya, nya tu ialah paha Nabi SAW. At-Tibi antaranya menyatakan dia letak di atas paha Nabi. Tujuannya dia nak tanya Nabi, untuk dia nak ajak Nabi. Sebab Quran kata allamahu syadidul quwa. Quran sebut dalam surah An-Najm, Nabi itu diajar oleh yang maha kuat, iaitu Jibril. Jadi bukan Nabi ajak Jibril, Jibril yang ajar Nabi SAW. Bila dia pegang macam tu, tandanya supaya dia nak beri perhatian, supaya Nabi beri perhatian dengan soalan-soalan yang dia nak tanya. Kita pun setengah orang duk kan, kita pun sebut nama dia dalam kelas biasa kan, universiti ke sekolah, ada anak murid kita duk sekali kita sebut nama dia cerah sampai ke petang. Ni sebut nama sekali, ni Syekh sebut nama orang. Oh, dia tanya kita kan. Saya dulu ada orang mengaji dia, budak Melayu, orang mengaji kan. Mengaji, tok tak perasan Arab ni huma, hu macam tadi, yadai kepadanya, kepadanya ni balik kepada siapa? Jadi sekali Syekh cakap pasal tentang Abu Hanifah, tentang Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf ialah alim besar dalam mazhab Hanafi. Selepas Abu Hanifah, Abu Yusuf lah, dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Wa indahuma, dan dia juga sebelum tu bercakap tentang al-fil wal khinzir, iaitu gajah dan babi. Jadi nak murid ni tu, wa indahuma, di sisi mereka berdua. Huma tu mereka berdua. Man huma? Dia tanya anak murid Melayu tu. Huma al-fil wal khinzir, dia kata. Al-fil wal khinzir. Wah, Syekh tak marah. Huma tu balik kepada dua imam tadi, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Syaibani. Pergi kata kat dia fil wal khinzir, mana orang tak marah? Gajah dan khinzir. Okey.
Allamahu syadidul quwa. Quran kata, allamahu, yakni Jibril ajak Nabi. Maka dalam konteks Jibril ajak Nabi. Kerana dia datang, dia nak bagi tahu kepada orang bahawasanya Nabi ni bukan cakap ikut dia saja. Ni betul-betul iman ni. Betul-betul touch ni, pegang ni. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyun yuha. Dan hadis ni ada banyak lagi perkara yang kita boleh ambil manfaat. Saya akan berhenti setakat ni untuk soal jawab kerana kita nak sambung. Banyak benda. Salah satu bendanya hadis ni, pertama ditunjuk adab tadi. Bila salah satu adab untuk cara pendekatan nak bagi orang boleh mengaji ni, kena soal jawab. Bila tanya tak tanya, kalau tidak dia tak bagi perhatian. Kadang-kadang kena pi pegang, pi duduk bagi rapat. Setengah kita kalau nak mengaji duduk jauh-jauh kan, bagi duduk yang rapat, bagi dekat. Kemudian bila datang kepada majlis pengajian, pakai pakaian yang elok, bersih. Wasiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaklah kamu bersihkan. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, bila dia nak mengajar hadis di masjid Nabi SAW, dia duduk, dia sikat janggut dia, dia pakai baju dia bagi putih, cantik, duduk nak baca hadis. Pasal dia syekh hadis. Kemudian dia kata, uhibbu an u'azzima hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak mengagungkan, membesarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun macam itulah. Bila mari ke kelas-kelas kuliah ni, pakai bagi wangi-wangi semua, kerana kita nak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tetamu nak mai, kita pakai bagi cantik. Isteri kita tegur, abang pakai elok sikit, orang nak mai rumah tu. Tu pakai elok sikit, nak pergi makan kenduri. Tapi apabila kita menunggu menyambut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pakai dalam keadaan hormat. Ta'zim sya'air Allah, membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini adab. Ini adab dalam majlis ilmu. Banyak benda yang nak diajar, yang mungkin nanti insya-Allah kita akan sambung lagi hadis ni pada kuliah yang akan datang. Kita jawab dulu soalan. Lagi takut tak ada nak pergi satu juga. Tuan-tuan tolong saya. Kita pergi satu lagi. Kita sambung soal jawab di sana. Saya jawab sebahagian soalan di sini. Expo halal PP ya. Tentang kitab Durratun Nasihin, kitab tentang apa, nasihat agama dan iman, apa tu yang ditulis oleh Hasan bin Uthman. Kitab ini ada hadis-hadis yang pelik-pelik. Ni tanya soalannya. Contohnya dia kata, empat malaikat yang jaga arash, ada 4 wajah yang berbeza. Kakinya fi sakhratil lati tahta al-ard as-sabi'ah. Kaki malaikat tu berada di bumi yang ke-7. Duk tanggung arash Tuhan ni. Bunyi pun palsu dah. Sebenarnya alam ni bukan bumi ni saja. Bumi ni debu ya. Planet lain lagi besar. Jadi kitab ni, Durratun Nasihin ni, adalah 1-2 buah dah yang betul, tapi banyak hadis palsu dan hadis yang tak sahih. Nasihat ilmu dan iman kitab diterjemah apa, jadi hati-hati. Tentang hadis Nabi tengok pada malam Isra' dan Mi'raj perempuan yang digantung, dibakar rambut dia, otak dia mendidih, kaki dia naik ke atas semua cerita-cerita riwayat tentang perempuan digantung kerana tak pakai tudung dia digantung, semua adalah riwayat palsu, tidak sahih. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Masalah perempuan wajib pakai tudung tu cerita lain, tapi cerita hadis tu tak betul. Nak disandar pada Nabi tak betul. Itu penceramah selalu duk sebut lah. TV 8, TV 9, TV 7, TV 3, TV apa lagi. Jadi tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Perlukah kita memikirkan persepsi orang terhadap kita? Perlu. Pertama, kita kena buat bagi Allah redha. Dan kalaulah kerana nak bagi Allah redha tu orang jadi pandang serong kat kita, kita tak perlu fikir persepsi tu. Tapi kalau nak bagi orang pandang elok kat kita, tak kacau, mengganggu keredaan Tuhan pada kita, kita kena fikir persepsi tu. Sebab Nabi SAW pun ambil berat benda ni. Sebab tu Nabi larang kita pakai libasus syuhrah, pakaian yang pelik pada orang. Sebab supaya orang tak kata dia ni gila ke apa duk pakai benda ni kan. Tengah panas, orang lain semua panas, ramai dia dengan kot tempai buh kot atas lagi, tai besar dengan sejadah. Lepas tu mai orang kata hang ni gila ke? Oi, negeri orang putih pakai macam ni. Tak apa, dia pas sejuk ni, kita duk panas ni. Dia kata, awak ini tutup aurat apa? Memang tutup aurat, tapi dia panggil syuhrah, pelik pada orang. Nabi larang. Kita main-main masuk masjid pakai topi tajam tu kan. Ni kepiah negeri Afrika mana orang kita ambil kan. Tunduk sampai sambil sujud tu dia member duk khusyuk duk tengok tu dia duk kena rak depan tu. Kita kata hang pakai kopiah apa pelik ni, kata tutup aurat bah. Memang tu tapi pelik pada orang. Sebab tu kita dilarang. Nabi dia jalan satu hari dengan isteri dia Safiyah binti Huyai. Ada sahabat lalu dan kemudian dia jalan cepat-cepat. Nabi panggil dia mai. Nabi kata innaha Safiyah. Ini adalah isteri aku Safiyah. Dia kata, ya Rasulullah, tak kala kami nak sangka buruk kat Nabi. Nabi dia syaitan. Kadang-kadang main dalam jiwa manusia. So kita jangan bagi orang salah sangka. Selagi kita boleh elak lah. Tak pasal-pasal saja aku nak bagi dia salah sangka kat aku. Jahat kita. Kita bagi orang jadi berdosa dengan kita. Kita saja niat tak elok. Sebab tu kita kena buat persepsi yang betul. Melainkan kita buat betul. Orang nak salah sangka juga. Kita buat hak belah betul dah. Dia jenis suka buruk sangka. Dia ni termasuk Tuhan larang. Kan? Iyyakum wazzan. Jaga-jaga kamu dengan zan. Dia zan. So jadi hak jenis tu tak payah. Tapi kita jaga di kita. Sebab tu bila kita kahwin, dia suruh kita ada saksi. Dalam mazhab Malik, dia suruh kita hebahkan. Adakah kita disuruh untuk ubah tempat apabila kita semayang? Nak semayang hak berikutnya, kita kena ubah tempat ke tak? Kan orang bila semayang, habis semayang fardu, dia ubah pergi tempat hak satu lagi. Soalannya, dari segi hadis, tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ni. Dari segi hadis. Tapi ada hadis yang bukanlah terlalu dhaif, dia sikit dhaif, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana dikatakan bahawasanya Nabi SAW kata, la yusallil imam fil mawdi'il ladhi salla fihi hatta yatahawwal. Imam tak usah semayang di tempat yang dia semayang tadi, melainkan dia ubah tempat. Tapi hadis ni dhaif. Pun begitu, kita dapati sebahagian di kalangan salaf seperti Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia suka ubah tempat semayang ni. Dia lepas dia semayang tempat lain satu lagi, kerana mereka nak membanyakkan tempat yang menyaksikan mereka di akhirat, tempat mereka telah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang nak ubah pun tak apalah. Tapi kalau member kita sebelah tu tak mau nak ubah, kita tahu, weh pi. Kalau dia bergerak, kita bergerak. Kita jangan kucai orang lah dalam benda-benda yang macam ni. Minta pandangan sebahagian kelompok tertentu menafsirkan ihsan dalam hadis ni dengan makna tasawuf. Nanti kita hurai kemudian. Tak habis lagi syarah hadis ni. Berguru, siapa tanpa berguru maka dia berguru dengan syaitan. Mohon huraian. Hak ni bukan hadis. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu.
Siapa yang tak ada syekh maka syaitan bukan hadis. Tetapi maksudnya siapa yang reka-reka agama, syaitan lah. Tapi kalau kita baca buku, siapa guru kita? Penulis buku tu. Nabi tak pernah kata jangan baca buku tanpa guru. Nabi tak pernah kata. Dia lah guru kita. Cuma bila kita tak faham, kita jangan mereka lah. Kita perluas lagi pergi baca buku lain lagi. Ataupun kita pergi tanya orang lain. Cumanya baca saja ni boleh menyebabkan dry. Kita nakal perkataan. Sedangkan agama ni dia bukan saja perkataan, dia juga praktikal. So kita tak ada guru. Macam ramai orang yang bila dia kuat baca tapi dia tak pergi jumpa guru, tengok adab, kesantunan, kesopanan guru, maka kadang-kadang dia baca dia jadi ni keyboard Oreo dia sakan pada orang lain ni. Dia kira buah dia tak jaga kesantunan. Bila macam tadi Jibril, hadis Jibril, bila Jibril datang ada tunjuk kesantunan, duduk, boleh saja. Ni Syekh, ni jawab soalan saya baca satu buku. Tak ada kesantunan. Maka ada adab. Bila masuk ke dalam majlis, duduk elok-elok. Walaupun mungkin kita tak setuju dengan guru tu, kita nak tanya dia, kita tanyalah satu-satu bagi jelas. Sebab maka kita nak kena bezakan. Sebab itu ada makna kepada ngaji, berguru. Di samping bila baca buku pun berguru. Bukan semua benda kita nak kena guru satu perkataan daripada mulut syekh. Kita berguru sebahagian, kita baca sebahagian. Semua ulama macam tu. Semua mereka baca sebahagian. Imam Syafi'i sebelum dia jumpa Imam Malik, dia baca, dah hafal dah Muwatta' Malik. Dah hafal dah Muwatta' Malik. Okey, halas hadis tentang siapa dalam keadaan keheranan, mintalah pertolongan daripada ahli kubur. Ni macam-macam lah. Ada hadis palsu, dusta. Disebut idza tahayyartum fil umur fasta'inu bi ahli kubur. Apabila kamu keheranan dengan suatu perkara, minta tolong dengan ahli kubur. Ni jenis geng-geng hak duk pi kubur ni. Termasuk ni kita nak lepas ni, tapi nanti dulu. Hak duk mai sakan daripada tanah seberang, duk mai berzikir kat kita ni. Dia ni pun dalam video-video yang ditunjukkan pi ke kubur dan minta daripada orang kubur. Dan mereka ni akan kata ini ahlu sunnah. Bagi tahu imam mana yang kata sampai macam ni. Habis tinggi mereka kata pergi berdoa. Habis tinggi mereka menyebut bacaan-bacaan di kubur tertentu. Mereka tak suruh kita pergi minta ke ahli kubur tu. Kalau tidak, apa makna syirik? Apa makna minta pada Allah? Kalau nak minta daripada tok wali tu pergi minta kerana dia dekat dengan Tuhan, itu tak salah. Tak salahlah Kristian minta daripada Jesus. Nabi Isa Nabi terus, bukan wali. Kalau kita justifikan ini, kita kena justifikan ini. Tapi dengan duk mai ni, macam-macam punya kepala tarikat ni, negara ni jadi kacau. Negara ni jadi kacau. Kita adalah benteng daripada benteng-benteng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kita kena sebut benda ni. Kita kena bagi tahu dia apa. Kalau hampa kata boleh minta kat tok wali yang mati hampa, boleh juga Kristian minta kat Jesus. Berhebat Jesus lagi tok wali hampa beribu kali ganda. Dia Nabi, dia Rasul. Kau kata bukan kita minta kat dia, tapi kita tahu hakikat yang bagi Allah Ta'ala. Begitu juga Kristian. Dia tahu hakikatnya bagi ialah Tuhan yang sebenar, yang menjelma di dalam 3 wajah. Trinity. Ini sangat bahaya. Kadang-kadang muncul. Tapi orang macam ni, oleh kerana orang ni saya tak kisah nak berhanana ke apa. Tapi sebut setakat nak menyasyid tak ada masalah lah. Tapi pemikiran itu yang bahaya. Bila kawan ni boleh pi sampai begitu, dan kita kena hati-hati dengan perkembangan yang macam ni. Kita mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara akidah kita. Ini adalah benteng kita jumpa dengan Tuhan.
Akidah kita kena betul. Dia orang kata siapa yang duk cakap bab akidah ni, itu Wahabi. Geng-geng ni kata dia, geng-geng ni kata siapa yang mengaji tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat, Wahabi. Padahal benda ni seluruh dunia mengaji. Tahun 80-an itu yang mengaji dalam kita. Dalam Sukatan Pendidikan Malaysia pun masuk sekolah-sekolah rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Puak-puak ni mai kata yang ni syirik, yang dia panggil kubur tak syirik. Dan ini kempen, tak ada kerja apa, asyik duk fikir siapa yang terkeluar daripada ahli sunnah. Kita duk kira nak iktiraf orang supaya berada atas jalan Tuhan. Depa duk kira nak keluarkan orang dari jalan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan pelihara kita daripada semua kekarutan ini. Kekarutan ini. Agama tuan-tuan bukan milik mufti, bukan milik tuan-tuan, bukan milik raja, bukan milik siapa pun. Agama milik Allah Azza wa Jal. Tak ada siapa boleh menentukan inti kandungan agama melainkan Tuhan Rabbul Jalil Jalla wa Ala. Al-ilm ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu agama itu apa yang Allah dan Rasulnya kata. Kalau Allah dan Rasulnya kata membujur lalu melentang patah, kita terima. Kalau mufti ke syekh ke serban besar PhD 30 pun, kalau tak sama dengan qala Allah dan qala Rasulullah, kita tak pakai dah. Ini agama. Kerana bukan milik saya atau milik siapa-siapa. Kalau satu orang badui padang pasir sekalipun bangun dan berhujah dengan kita dan menyebut dalil daripada kitab dan sunnah, kita terima dia. Dan tak boleh ada siapa kata, hang jangan duk petikai aku lama dah duk jadi penceramah. Bukan lama baru, ini agama. Agama Tuhan. Penceramah jadi penceramah ni pasal cakap pandai. Dah lah ilmu satu hal. Sebahagian orang pasal cakap pandai. Cakap pandai, buat lawak pandai. Dan orang sebahagian, orang Melayu, yang sebahagian yang baguslah pergi dengar ceramah tu kan. Tapi sometimes benda ni jadi new entertainment. Dia satu hiburan baru. Pasal apa Nabi? Wih, lawak dia kelas. Bukan salah melawak. Kadang-kadang ceramah orang bagi ada senda gurau sikit supaya menarik dalam, tak apalah. Tapi kalau lawak sepanjang ceramah tu, balik pun duk senak perut lagi gelak pasal lawak tu. Akhirnya agama apa? Boleh ya bergurau, bukan tak boleh. Sampai juga mau jumut tak boleh melawak. Nabi pun melawak. Tapi melawak daripada mula sampai habis. Dan kita kena tahu consequences daripada kenyataan-kenyataan berhubung dengan agama. Tak maulah, saya pun tak mau nak bangkit lah cerita roti jala ke apa, habis lah. Tapi dah mungkin saya nak sebut sikit. Agama ni ada kesan dia. Bila kita kata ni Nabi kata, bermaksud yang ni ini perintah Tuhan. Kalau kita Nabi kata, kita tak tengok Nabi kata, kita kena tanya, hang jumpa mana dengan Nabi? Satu hal. Kalau saya katalah Nabi makan roti canai. Maksudnya makan roti canai itu sunnah. Tak, saya nak melawak saja. Dia bukan dia. Hang nak melawak, pergi melawak dengan sinari orang. Tak, saya bukan cakap on TV tu, cakap kita semua. Ni saya tak mau buat contoh, buat contoh lain. Kita makan, katalah kita pergi makan tepung bungkuih. Tahu tepung bungkuih? Kita kata ni Nabi duk makan tepung bungkuih. Maksudnya bila makan tepung bungkuih itu sunnah. Tu maksud dia. Tak dia kata aku saja melawak ya. Dan tak boleh melawak. Hang nak melawak, hang kata ni,
Tu aku suka makan tumpah mungkuih. Tu pun kalau dia tak suka, dia pun balik bangkit balik dah. Kata bila aku makan tumpah mungkuih, dia kata. Dia tak boleh kata kerana dia ada kesan di sebalik kenyataan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Kena hati-hati. Bukan kerana kita meluat kat siapa-siapa, kita tak meluat siapa-siapa. Kita tak ada berdetik pun tak ada kita nak bergaduh dengan siapa. Tetapi bagi tahu, jikalah benteng ajaran Nabi itu perlu mempertaruhkan diri kita, kita akan mempertaruhkannya untuk mempertahankan ajaran Nabi SAW. Kita akan mempertaruhkannya kerana itu adalah amanah. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi orang-orang yang amanah membawa ilmu ini, yang akan membersihkan daripada ilmu ini tahriful ghalin, penyelewengan orang-orang yang melampau, wa intihal al-mubtilin, tokok tambah ahli-ahli batil, wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan orang-orang jahil. Siapa yang mesti buat? Udulul ilm, orang-orang yang amanah terhadap ilmu. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kalaulah mempertahankan Nabi itu perlu, sehingga terpaksa kita jadi susah, kita kena mempertahankannya. Macam saya selalu sebut bak kata dongeng Melayu, hanjebat kata pada hantuah, kan? Membujur lalu melentang patah. Kalaulah gunung yang kudaki jua, patah sayap bertongkatkan paruh. Kalaulah gunung yang kudaki jua, wahai Tuhan. Maksudnya, apapun kita akan bayar supaya agama kekal dengan keasliannya. Pasal agama bukan kita punya. Agama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.